tengok keadaan kalau nak baca yang betul. Jadi bacalah pelan-pelan, setakat 3 je tengah. Itu sebagai selingan. Baik, kita sambung lagi sikit tuan-tuan, puan-puan. Kita tengok berkaitan dengan niat. Jemaah haji yang melakukan haji tamattu akan berniat ihram haji pada 8 hari bulan Zulhijjah sebelum berangkat ke Padang Arafah. Katanya kita bincang sebelum ini. Manakala orang yang buat haji ifrad ataupun haji kiran dikira masih lagi menggunakan niat awal yang digunakan pada 20 hari bulan. Kita yang tetapkan 20 hari bulan tadi bersama 20 hari bulan. Dan pada 8 hari bulan Zulhijjah sebelum berangkat ke Padang Arafah tak perlu nak niat lagi. Gunakan niat yang sama. Itulah kedudukannya. Barulah tuan-tuan puan-puan kita pindah kepada rukun yang kedua. Habis niat. Jadi lepas niat tu itu yang rukun. Saja aku mengerjakan haji, saja aku mengerjakan umrah, tu yang rukun dalam hati. Tempat nak niat, masa nak niat bukan rukun, wajib haji. Itu beza dia, sikit dia beza dia. Lepas kita niat nak pergi kepada rukun yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Apa maksud wukuf di Padang Arafah? Berada di bumi Arafah setelah masuk waktu bermula daripada gelincir matahari 9 Zulhijjah sehingga sebelum terbenam, sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah, dalam seketika sahaja, bukan sepanjang masa. Itu berada di bumi Arafah. Saya bagi contoh mudah. Orang yang sakit duduk dekat hospital, dah niat haji, saja aku mengerjakan haji. Waktu dia sakit, dah masuk waktu zuhur, dia pun akan naik ambulans, pusing kat Padang Arafah, balik semula ke hospital. Selesai wukufnya Arafah. Itu nak tunjuk mudah. Jadi berada di Padang Arafah dalam apa keadaan sekalipun. Baring boleh, duduk boleh, naik kenderaan boleh. Bukan semestinya dalam kemah. Bukan semestinya dalam kemah, asalkan berada di bumi Arafah. Dalam apa keadaan sekalipun dah memadai. Berapa lama? Sekurang-kurangnya 1 saat pun dah cukup dah, asal masuk waktu. Selesai wukuf di Arafah, sah wukuf di Arafah. Kemudian kalau kita tengok lagi syarat-syarat ini perjalanan dia. Biasanya kita akan pergi ke Padang Arafah selepas zuhur 8 hari bulan Zulhijjah. Selepas zuhur bermula pergerakan menuju ke Padang Arafah. Akan turun sedikit demi sedikit. Kalau tuan-tuan duduk dalam satu hotel 21 tingkat, kalau dia mula tingkat 21, yang tingkat 1 janganlah sibuk sangat. Dia nak beritahu kalau mula tingkat 21, yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 pun dah turun dekat bawah dah. Padahal dia mungkin malam pergi. Sibuklah kat situ. Inilah gambaran yang berlaku tiap-tiap tahun. Itulah gambaran ni. Tuan-tuan, puan-puan, kalau berada dekat sana, katakanlah tuan-tuan berada dekat 8, orang dah habis turun, jangan risau. Peninjau yang pertama, peninjau yang kedua akan naik setiap bilik, cek ada tak lagi orang tinggal dekat atas. Dah betul-betul tak ada, barulah tutup hotel tu. Akan tinjau betul-betul kat hotel. Jadi tak payahlah nak berebut sangat. Nak berebut pun nak pergi kat padang pasir, belum wukuf lagi, wukuf besok, waktu zuhur besok. Hari ni 8 hari bulan 9 besok waktu zuhur. Kena tidur lagi dekat sana. Tidur dekat dalam kemah.
Mungkin kampit je lah, betul lah, tak ditilam, memang tak ditilam, kampit je lah ni. Ni lah, inilah ke atas kampit. Kemah wanita, kemah lelaki. Satu tiang 10 orang. Tuan-tuan pergi buang macam tu lah. Ni baring tegak ni, nak pusing tempat yang sama. Angkat badan, gitulah. Nak pusing lagi, kat tempat kita lah kita angkat badan kita, bukan boleh pusing macam kat katil lebar tak. Gitulah. Itulah gambar Daniel kat Padang Arafah dulu kat kemah tu. Itu belum cerita dekat Mina. Kalau dulu 16 orang dah ramai, sekarang 40 orang satu kemah. Tak masuk semua pun tak boleh. Kena bagi penduduk kemah dekat Mina tu, kena bagi sebagian keluar, sebagian duduk dalam. Nanti sampai masa yang di keluar, yang di duduk dalam. Macam itulah kan gambaran dia kat Mina. Tuan-tuan, puan-puan, untuk melaksanakan ibadah haji, jangan bayangkan keselesaan. Untuk buat ibadah haji, jangan bayangkan keselesaan. Nabi dah cakap dah, orang yang buat haji, rambut dia kusut masai, pakaian dia berabuk. Maknanya bukan selesa. Ibadah haji bukan selesa. Tapi itulah bentuk dia. Okey. Perjalanan daripada Mekah menuju ke Padang Arafah lebih kurang 22 km. Kalau tuan-tuan boleh sampai dalam 2 jam, alhamdulillah. 22 km 2 jam, alhamdulillah sangat. Boleh sampai 2 jam. Baiklah tu. Lepas tu balik shuttle, pergi Bali ambil orang, pergi Bali ambil orang, pergi Bali ambil orang. Itulah keadaan ke Padang Arafah. Inilah yang kita nak cari. Kita pergi sikit lagi tuan-tuan, puan-puan. Ada soalan bagi tahu, angkat tangan je. Ada soalan bagi tahu. Okey, tak ada. Ni kemah di Padang Arafah. Kemah yang ni tak ramai orang. Alhamdulillah tak ramai. Tak penuh sangat ni, banyak yang keluar. Kita tengok yang ni ada pakai kain pelekat. Maksudnya kain pelekat tu tak berjahit. Boleh pakai. Tak berjahit secara bercantum, buka, boleh. Tak ada masalah, boleh pakai. Lebih-lebih lagi nak kongsi kita orang-orang lelaki yang umur 40 tahun ke atas, kebanyakannya kencing tak tos. Kena akui perkara ni. Kencing tak tos. Bila kencing tak tos, pakaian bernajis. Bila nak solat, kena tukar. Kena ambil perhatian benda-benda tu. Kalau patut letak tisu untuk jaga seluar sepeda. Buatlah apa yang patut. Kalau patut pakai pampers. Jangan malu dalam bab ni. Kita kena terus terang. Kalau orang tanya, ustaz macam mana nak jaga sepeda, kalau boleh letak tisu. Tapi lipat-lipat letak tisu, terkeluar. Alhamdulillah sepeda kita tak kotor. Masuk bilik air, cuci-cuci, dah boleh pergi sembahyang, balik sekolah. Kena buat benda-benda yang macam ni, kita buat. Kena jaga kebersihan tuan-tuan, puan-puan. Kebersihan apa? Saya nak ingatkan tuan-tuan, kita sama-sama mengingat. Ni nak pergi haji. Kita datang khusus 13 minggu. Lepas tu ada kursus intensif. Kita belajar sungguh-sungguh. Kursus haji perdana, kita belajar sungguh-sungguh. Amalan yang pertama dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bab solat. Bila kita belajar bab solat, itulah masa sekolah rendah dah pandai solat 12 tahun. Sampai sekarang tak belajar-belajar, tak pernah nak buka rukun solat, tak pernah nak buka sunat arba'at, tak pernah nak buka sunat-sunat hayat, tak pernah nak buka. Kita pun tak berapa faham. Itulah amalan yang pertama dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan haji tuan-tuan, puan-puan. Bukan haji, betulkan solat.
Kalau sekarang ni pun masih lagi orang bertanya nak pergi haji, pergi khusus haji, bab solat pun tak settle lagi. Nak pergi haji lah ni, bab solat tak settle lagi, tuan-tuan, puan-puan. Kadang-kadang kita ngajar bab haji, tersedih soalan-soalan bab solat. Macam mana nak solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Orang tanya yang tu, nak baca tahiyat ke tak baca tahiyat? Kalau kita kata rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat untuk satu niat kena baca surah juga. Ya ke ustaz? Dah. Kat situ pun dah keliru. Ini bab solat. Amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kemudian. Jangan lupa tinggal solat dengan sengaja sebelum masuk waktu tu, dah masuk waktu, tinggal asar dengan sengaja. Wajib qada dulu sebelum solat maghrib. Itu kitab kata. Kitab kata, ulama besar kata, tinggal zuhur dengan sengaja, saja-saja tertidur, dah sedar tak nak solat, bangun-bangun dah asar. Wajib sembahyang zuhur dulu, baru buat solat asar. Tinggalkan berdosa, tambah lagi dosa. Banyak tuan-tuan, puan-puan. Kita renungkan sekejap. Ini sebagai selingan. Dalam khusyuk kat sini kita nak belajar bab haji, yang penting kita tinggalkan bab solat, kita tinggalkan. Ambil balik bab solat, buka balik bab solat. Okey, baik, kita sambung lagi. Ini keadaan kemah di Arafah. Nak bagi tahu juga, tuan-tuan buat haji, solat tak boleh tinggal, kena buat dekat sini. Lepas tu kita nak bagi tahu, semasa berada di padang Arafah, kita solat zuhur asar secara jamak tamam. Jamak tamam, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ada lagi orang bertanya, boleh ke ustaz? Ada lagi orang bertanya, boleh ke ustaz? Maknanya bab solat tak settle lagi. Nampak? Dalam macam tu. Lepas tu ada pula, ustaz tu tak boleh ke nak kasar? Nak kasar pula. Maknanya bab solat tak settle lagi. Dan nak pergi Mekah dah, nak buat rukun haji yang kelima. Itu keadaan. Itulah untuk perkongsian kita bersama tuan-tuan puan-puan kat padang Arafah. Nanti kita akan solat zuhur asar jamak secara tamam, buat maghrib dan isya solat jamak takdim secara tamam, buat maghrib dulu. Lepas tu ada isu-isu yang timbul semasa wukufnya Arafah. Apa isu yang timbul? Sekejap lagi saya bagi tahu. Kita pergi dulu sikit ke depan. Baik. Syarat-syarat sah tawaf. Okey. Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah. Maknanya haji itu adalah wukuf di Arafah. Tak wukuf di Arafah, tak ada haji. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan puan-puan, paling ramai Allah bebaskan hamba-hambanya daripada api neraka masa wukuf di Arafah. Banyakkanlah berdoa, banyakkanlah buat kebajikan semasa berada di padang Arafah. Itu waktu doa mustajab. Wukuf di Arafah dianggap sebagai tiang ataupun asas dalam ibadah haji. Kalau tinggal, tak dapat haji pada ketika itu. Waktu wukuf bermula daripada gelincir matahari waktu zuhur. Habis waktu zuhur
sampai asar, habis asar maghrib sampai isyak, penghujung isyak habis, masuk waktu subuh habis. Okey, 9 hari bulan zuhur, asar 9 hari bulan, maghrib bertukar 10 hari bulan. Itu kaedahnya waktu dia bertukar. Zuhur, asar 9 hari bulan, maghrib 10 hari bulan Zulhijjah, isyak 10 hari bulan Zulhijjah. Macam tu kan badan dia, kedudukan dia. Itulah waktu wukuf. Paling afdal wukuf, paling afdal wukuf, wukuf sebahagian daripada siang, zuhur, asar, siang. Lepas tu malam sebahagian pada malam, ada siang dapat malam, dua-dua cantumkan, itu terbaik. Tabung haji pun buat macam tu. Bergerak ke Muzdalifah selepas maghrib, maknanya dah melalui waktu malam. Okay, baik, kita tengok sikit lagi tuan-tuan, puan-puan, syarat sah. Yang pertama, telah niat ihram haji. Yang kedua, kita semua adalah ahli-ahli ibadah. Bukan orang mampu, bukan orang gila, kita ahli ibadah. Yang ketiga, kita berada dalam waktunya. Bila waktu dia, gelincir matahari sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah, tak sampai 24 jam. Sekejap aja masa yang dia bagi. Itulah waktu wukufnya Arafah. Itulah di antara waktu-waktu yang mustajab berdoa. Okay. Amalan sunat, talbiyah, baca Quran, tidak berpuasa, makruh berpuasa pada hari Arafah bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Makruh berpuasa dalam keadaan berwudu, solat berjamaah, memberi tempuan sepenuh hati mengerjakan ibadah hukum, berdoa, berselawat, beristighfar dan berzikir. Tuan-tuan, puan-puan, saya bagi gambaran jemaah haji Malaysia. Saya bagi gambaran. Kita jemaah haji Malaysia kebanyakannya bergantung kepada ustaz atau imam yang ada kat sana. Itulah yang ramai kita. Dan kita pun asyik-asyik aminkan doa ustaz. Di antara doa dia yang selalu saya sebut, Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau memudahkanlah bagi kami untuk datang lagi ke sini menunaikan ibadah haji. Tuan-tuan agak-agak ada harapan tak yang tu? Balik nama dah kena blok dah, tak boleh daftar. Tuan-tuan kata amin, tahun depan tu ustaz tu bertugas lagi. Nampak? Bertugas lagi tahun depan. Yang aminkan dia tuan-tuan, puan-puan. Faham tak? Kalau faham, alhamdulillah. Sebab tu yang paling penting sekali, tuan-tuan berada di bumi Arafah dalam keadaan bersedia. Janganlah ikut Pak Imam. Saya bayangkan tak barang Pak Imam, okey dia baca khutbah. Habis baca khutbah, solat zuhur, solat asar, salat tamam. Dia pun baca wirid. Baca wirid, baca doa. Lebih kurang dalam 45 minit selesai. Kalau pukul 1:45 selesai. Kita semua pun alhamdulillah dah selesai wukufnya Arafah. Tu bagi kita. Ni Allah bagi masa daripada gelincir matahari sampai sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Tak lama tuan-tuan, puan-puan, tak sampai pun 24 jam tak sampai. Zuhur katakanlah pukul 1 sampai pukul 4 pagi. Lebih kurang dalam 12 pagi 15 jam. 12 maaf
lebih kurang 12-15 jam saja waktu wukuf di Arafah.